Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam program khas sehari bersama Al-Adhkar Imam Nawawi, dan pada siri kali ini kita nak membicarakan tajuk berkenaan tentang zikir ketika mana melaksanakan salat gerhana. Apakah bacaan-bacaan, apakah zikir, dan juga serba sedikit berkenaan tentang salat gerhana. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan manfaat, pertemuan yang mendatangkan sedikit sebanyak peringatan untuk saya dan setiap daripada kita. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita seperti biasa dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Saya nampak diorang komen ada Galik Spirit, Kak Galik Spirit, Sharina Uthman, Roslina, Saharuddin, Nur Asiyah, Ahmad, Fatimah Cikmat, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ada Fatimah Cikmat, Maryamah Zakaria, Jamilah Ihsan, kemudian Ummi Naimah, serta Allahumma salli Sandra, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada pagi ini kita nak membicarakan tajuk yang keempat, antara tajuk yang penting ketika mana berlakunya gerhana matahari. Maka apakah zikir, apakah amalan yang patut dilakukan? Maka pada muka surat yang ke-310, mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen. Pada muka surat yang ke-310, pada bab yang keempat, Imam Nawawi membawakan tajuk berkenaan tentang zikir ketika mana melaksanakan solat kusuf, iaitu melaksanakan solat gerhana. Dalam bahasa Arab, gerhana pada waktu itu datang dengan dua perkataan. Satunya dengan kaf sin waw fa, kusuf. Kaf sin waw fa, ataupun kita nampak dalam ejaan bahasa Melayu KUSUF, kusuf. Dan lagi satu ia ni datang dengan kha sin waw fa, khusuf. Lalu apakah beza di antara kusuf dan juga khusuf? Apakah beza? Maka kata para ulama, pada waktu itu ada bezanya di antara kusuf dan juga khusuf. Padahal kedua-duanya datang dengan makna gerhana, tapi ada beza. Para ulama bahasa Arab menyebut kalaulah dengan K, kusuf, ataupun dengan kaf, maksudnya adalah gerhana matahari selalunya. Walaupun dia boleh guna untuk dua-dua, tetapi kebiasaannya orang Arab gunakan kaf pada waktu itu untuk gerhana matahari. Sementara dengan khusuf ataupun KHUSUF, khusuf, pada waktu itu datang untuk makna gerhana bulan.
Daripada sudut pelaksanaan, daripada sudut solat, maka tidak ada beza antara gerhana matahari dan bulan kecuali daripada sudut bacaan. Daripada sudut bacaan, pada gerhana matahari bacaannya adalah perlahan, sir. Tetapi pada waktu solat gerhana bulan pada waktu malam, maka dibaca dengan jahar, dibaca dengan kuat. Apa kata Imam Nawawi pada bab ini? Kata Imam Nawawi pada bab ini, disunnahkan untuk memperbanyakkan berzikir. Kena memperbanyakkan zikir. Kemudian memperbanyakkan doa. Kena memperbanyakkan zikir dan doa. Selain daripada solat, selain daripada sedekah yang kita akan baca kemudian. Lalu Imam Nawawi highlightkan, disunnahkan untuk memperbanyakkan zikir dan doa kepada Allah pada waktu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Lalu kenapakah pada waktu itu kena banyak berzikir dan solat? Kerana kadangkala kita tak tahu ianya boleh jadi dalam bentuk Allah murka, dalam bentuk azab kepada umat yang terdahulu. Pada waktu itu berlakunya perkara-perkara yang luar biasa. Maka dengan zikir dan doa kita mohon pada waktu itu Allah kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok. Kata Imam Nawawi yang ketiga, juga disunnahkan untuk melakukan solat 2 rakaat. 2 rakaat solat, maka ini yang ketiga, zikir, banyakkan zikir, banyakkan doa dan juga banyak melakukan solat. Dan solatnya adalah solat 2 rakaat, namun nanti kita akan baca tempohnya adalah panjang. Solat itu rukuknya panjang, sujudnya adalah panjang. Menurut ijma' kesepakatan kaum muslimin. Lalu 3 benda ini yang Imam Nawawi mulakan. Adapun sedekah nanti kita akan baca daripada riwayat-riwayat yang lain. Apakah dalil pada waktu itu Nabi SAW menyuruh untuk memperbanyakkan doa? Maka Imam Nawawi bawakan riwayat yang ke-510. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. As-Sahihain, antara 2 kitab yang sahih selepas daripada Al-Quran, kata para ulama. Lalu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Lalu sahabat boleh tambah riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Lalu Nabi SAW bersabda, hadis yang Imam Nawawi nukilkan ini adalah ringkasan dia, ada ringkasan. Hadis yang panjang berbunyi, maka apa kata Aisyah selepas daripada Nabi menunaikan solat gerhana wa khataba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berkhutbah. Maka dalam khutbah ini Nabi SAW bersabda. Maka sebenarnya Nabi solat gerhana dulu, dan ketika mana dalam khutbah solat gerhana, ya, dalam solat gerhana ada khutbah dia. Maka Nabi SAW mengucapkan perkataan berikut. Apa yang Nabi sabdakan? Inna syamsa wal qamara min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk daripada tanda-tanda kebesaran, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mana menerangkan kenapa, apakah hikmah yang Nabi ucapkan bahawa sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu daripada tanda-tanda keagungan, kehebatan, kekuasaan Allah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bayanu sababi hadzal qaul, sebab Nabi mengucapkan perkataan yang ada dalam hadis yang kita sedang baca ini, anna Ibrahim ibnan Nabi, bahawa anak Nabi yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia. Ketika mana anak Nabi Ibrahim telah meninggal dunia, kusifatis syams, maka pada waktu itu berlakulah gerhana matahari. Berlaku gerhana matahari. Maka pada waktu itu manusia mula bercakap sesama sendiri, termasuklah sebahagian daripada para sahabat, innama kusifat limauti Ibrahim, bahawa ini berlaku, gerhana berlaku sebab kematian anak Nabi Ibrahim. Dan itu menjadi satu kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, bahawa gerhana berlaku apabila ada seseorang penting meninggal dunia. Mereka percaya begitu.
Dan kebetulan bila anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, maka pada waktu itu berlaku gerhana. Maka mereka pun berkata begitu. Bila Nabi SAW dengar dan Nabi tak nak kepercayaan ini ada di antara kalangan para sahabat baginda Nabi SAW, maka Nabi tegur, sebenarnya gerhana berlaku bukan disebabkan kematian sesiapa. Sebenarnya gerhana berlaku bukanlah disebabkan sesuatu yang berlaku kepada manusia. Innasyamsa wal qamara min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari adalah daripada tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berikutnya Nabi ingatkan, la yukhsafani limauti ahadin wala lihayatih. Tidaklah berlakunya gerhana matahari dan bulan kerana kematian seseorang manusia ataupun kelahiran manusia, bukan disebabkan ada manusia meninggal dunia. Fa idza raaitum zalik, lalu sabda Nabi, apabila kamu melihat gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa. Lalu sebab itu kita digalakkan, kita dah baca tadi, zikir, doa, solat ketika mana gerhana. Kerana dalil yang pertama ini menyebutkan tentang fad'ullah, lalu dijadikan dalil bahawa bila gerhana kena banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wakabbiru, bertakbir. Banyakkan bertakbir ketika mana gerhana. Dan yang ketiga, watasaddaqu, dan hendaklah memperbanyakkan bersedekah. Lalu kita boleh tambah, di atas tadi Imam Nawawi sebut banyakkan doa, banyakkan zikir, banyakkan salat. Sebenarnya yang keempat adalah pada waktu itu banyakkan untuk bersedekah. Bersedekah, banyakkan bersedekah. Bila ada gerhana, maka sebenarnya digalakkan untuk bersedekah. Dah jauh beza pada zaman kita. Zaman kita bila berlakunya gerhana, masing-masing berebut nak tengok gerhana. Tidak salah untuk tengok gerhana, tapi jangan kita lupa pada waktu itu untuk melakukan empat benda ini. Banyakkan zikir, banyakkan doa, banyak pada waktu itu lakukan solat gerhana, dan yang keempat adalah bersedekah. Maka ini adalah dalil berkenaan tentang kenapa Imam Nawawi sebut bila berlakunya gerhana maka untuk berdoa. Kata Imam Nawawi, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim datang dengan perkataan fa idza raaitum zalika fadhkurullaha ta'ala. Apabila kalian melihat gerhana, maka berzikirlah. Lalu datang pada waktu itu lafaz dengan perkataan zikir. Sebab itu Imam Nawawi kata perbanyakkan zikir. Maka demikian juga kami riwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang sanggup bersama daripada zikir terapi lagi, dan juga yang sanggup bersama pada sesi khas pengajian kita Al-Adhkar. Terima kasih. Moga-moga Allah balas pengorbanan itu dengan dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Dikurniakan ilmu yang bermanfaat, di mana doa ilmu yang bermanfaat adalah doa yang Nabi baca setiap kali selepas subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, disusuli dengan Nabi minta rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka nanti sahabat-sahabat jangan lupa nanti bila dah subuh untuk baca 3 doa ini. Okey, seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dibawakan riwayat berikut, sama juga nak di-highlightkan tentang doa dan juga adanya perkataan tentang istighfar, memohon keampunan Allah. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihain juga, riwayat Bukhari Muslim. Sahabat-sahabat boleh tambah di sini perkataan riwayat Nasa'i. Lalu riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari nama dia siapa? Abdullah bin Qais. Nama dia Abdullah, nama ayahnya adalah Qais, Abdullah bin Qais. Namun sahabat ini lebih dikenali dengan kunyah pada waktu itu Abu Musa Al-Ash'ari. Maka Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan daripada baginda Nabi, fa idza raaitum syai'an min zalik, maka apabila kalian melihat sesuatu daripada gerhana.
Maka kenapa dibawa riwayat ini? Kerana perkataan ini, fafza'u, maka sabda Nabi, bersegeralah. Fafza'u, maka bersegeralah. Fafza'u, maka bersegeralah. Kenapa saya ulang 3 kali? Sebenarnya kita nak ambil pengajaran daripada ini. Bila berlakunya gerhana matahari dan bulan, hendaklah kita bersegera berzikir, berdoa, solat, sedekah dan sebagainya. Sabda Nabi, fafza'u, bersegeralah kamu ila zikri, untuk mengingati Allah, wa du'aih, pada waktu itu meminta kepada Allah, wa istighfarih, dan memohon keampunan Allah. Lalu sebab itu kita nampak Nabi punya amalan, bila berlakunya gerhana, Nabi cepat-cepat pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Nabi cepat-cepat pada waktu itu pergi ke masjid. Maka ini adalah riwayat 511. Imam Nawawi nak highlightkan perkataan fafza'u, iaitu bersegera, wastighfarih, dan banyakkan untuk meminta keampunan Allah. Riwayat yang ke-212 di sini dibawakan dalil berkenaan tentang solat. Lalu kita dah belajar dah dalil kenapa Imam Nawawi highlightkan pada waktu itu zikir. Dalam zikir adanya takbir. Dalam zikir pada waktu itu termasuklah istighfar, memohon keampunan. Kemudian adanya pada waktu itu perkataan doa. Tapi mana dalil tentang solat? Maka antaranya adalah perintah berikut. Riwayat 512, kata Imam Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan juga dalam kitab Sahihain, iaitu Bukhari Muslim. Lalu ketiga-tiga riwayat kita baca tentang amalan Nabi pada waktu gerhana, kebanyakannya adalah daripada Sahihain, Bukhari Muslim. Daripada riwayat Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau berkata bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuha fad'ullah wa sallu. Adanya perkataan wasallu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kamu melihat gerhana, fad'ullah, mintalah kepada Allah, wasallu, dan lakukanlah solat. Lakukanlah solat. Nanti kita akan nampak bagaimana panjangnya solat Nabi SAW, dan kita digalakkan untuk berdiri lama ketika mana solat gerhana. Maka di sini kita boleh highlightkan perkataan wasallu. Maka pada sebahagian riwayat ada di-highlightkan tentang doa, sebahagian riwayat ada di-highlightkan tentang pada waktu itu zikir, sebahagian riwayat lagi ada diriwayatkan tentang solat. Lalu bila kita gabungkan semua riwayat, itulah yang kita dapat perbanyakkan 4 benda. Banyakkan zikir, banyakkan doa, banyakkan solat, dan juga memperbanyakkan sedekah. Riwayat 513, kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, para sahabat boleh tambah di sini, hadis ini juga adalah riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Lalu Imam Nawawi menyebut dalam Sahih Muslim daripada riwayat Abdul Rahman bin Samurah, beliau berkata, aku telah datang kepada baginda Nabi SAW ketika mana terjadinya gerhana matahari. Sementara baginda sedang solat sambil mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan pada waktu itu bererti Nabi bertakbiratul ihram ataupun takbir intiqalat. Nabi angkat tangan. Maka baginda bertasbih, iaitu subhanallah, bertahmid, iaitu alhamdulillah, bertahlil, iaitu la ilaha illallah, bertakbir, iaitu Allahu akbar. Dan berapa lama Nabi solat dan Nabi berdoa sampailah gerhana tersebut selesai. Nabi SAW solat sepanjang gerhana. Sebab itu daripada hadis-hadis seperti ini, pengajarannya, istidlalnya, poin dia adalah pada waktu itu kalaulah boleh, solat gerhana kita pada waktu itu meliputi keseluruhan waktu gerhana. Bermula daripada gerhana kita dah solat sampailah selesai gerhana. Sebab daripada riwayat ini kita belajar baginda Nabi SAW solat sampai gerhana selesai. Setelah gerhana selesai, baginda membaca 2 surah dan juga Nabi solat 2 rakaat. Okey. Maka daripada riwayat daripada riwayat ini sebenarnya adalah sedikit berbeza daripada kebiasaan amalan.
Kebiasaan amalan adalah solat sepanjang waktu gerhana. Dalam riwayat ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu selepas selesai gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat daripada 2 rakaat. Maka bahagian hujung daripada riwayat ini sebenarnya itu bukan solat gerhana. Solat gerhana adalah bahagian awal riwayat yang kita baca tadi. Maka kita lihat fasal. Bagaimanakah cara nak solat gerhana? Berapakah kadar yang pada waktu itu sebaik-baiknya? Kalaulah seseorang tu dia solat 2 rakaat paling ringkas dengan niat solat gerhana, tak ada jadi masalah, mencukupi. Namun Imam Nawawi terangkan, kata Imam Nawawi, kaifiat solat kusuf, maksudnya solat gerhana, apakah kaifiatnya? Disunnahkan untuk memanjangkan bacaan dalam solat gerhana. Berdasarkan riwayat 513 yang kita nampak, Nabi pada waktu itu lama berdiri sehingga pada waktu itu gerhana selesai, barulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat. Maka sebab itu disunnahkan untuk memanjangkan bacaan dalam solat gerhana. Lalu pada bacaan pertama nak baca apa? Pada waktu itu membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, 200 lebih ayat. Kalaulah boleh membaca surah Al-Baqarah, dan itu yang Nabi SAW baca. Maka pada waktu itu membaca surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, membaca sepanjang lebih kurang 200 ayat. 200 ayat. Sebab surah Al-Baqarah 200 lebih. Minta maaf, dia 2 rakaat. Setiap 1 rakaat ada 2 kali berdiri. Contohnya dia angkat takbir, Allahu Akbar. Ini berdiri pertama, takbiratul ihram. Kemudian bila dah habis contohnya bacaan Fatihah dan surah, dia akan rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Bila bangun daripada rukuk, Allahu Akbar, maka pada waktu itu berdiri untuk kali kedua. Setiap 1 rakaat ada 2 kali berdiri. Lalu bila 2 rakaat kali dengan 2, total ada 4 kali berdiri. 4 kali berdiri. Sebab itulah berdiri yang pertama kadarnya 200 lebih ayat. Senang kata dengan kadar bacaan Al-Baqarah. Berdiri yang kedua, masih lagi rakaat pertama, tapi berdiri yang kedua, pada waktu itu dengan kadar membaca 200 ayat. Dia lebih pendek sikit tapi masih panjang. Berdiri yang ketiga, pada waktu itu membaca lebih kurang 150 ayat. 150 ayat. Dan berdiri yang ketiga dah masuk rakaat yang kedua. Kemudian kata Imam Nawawi, berdiri yang keempat, pada waktu itu rakaat kedua tapi berdiri yang keempat, sebab setiap 1 rakaat 2 kali berdiri. Maka pada waktu itu membaca 100 ayat. Lalu 200 lebih, hampir 300 pada rakaat pertama. Tambah dengan 200 bererti hampir 500. Tambah dengan 150, tambah dengan 100, itulah kadar galakan untuk kita solat gerhana. Dan memang kita tak mampu kadang-kala. Kadang-kala kita memang tak mampu sebab kita tak biasa. Tetapi itulah cara Nabi SAW solat gerhana. Panjang solat gerhana Nabi SAW. Okey. Lalu Nabi SAW punya solat bukan sekadar berdiri panjang. Sebab itu kita nak belajar pula kadar rukuk. Sebab dalam riwayat disebut Nabi punya rukuk umpama lebih kurang berdiri. Nabi punya sujud umpama lebih kurang kadar berdiri. Maksudnya pada waktu itu berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Lalu Imam Nawawi bagikan anggaran berapakah ideal waktu untuk rukuk. Rukuk hanya ada 2, berdiri ada 4. Maka kata Imam Nawawi, maka pada rukuk pertama, pada waktu itu bertasbihlah sepanjang lebih kurang 100 ayat. Tadi kalaulah berdiri 200 lebih, berdiri pertama, sujud kurang sedikit, lebih kurang kadar 100 ayat. Masih lagi lama. Tapi itulah kita solat tasbih 10 kali tasbih, pada waktu pun dah semput. Dah pada waktu tu rasa letih, rasa lama. Ini anggaran lebih kurang 100 ayat. Ini yang afdalnya. Kalaulah nak solat biasa, pada waktu tu pendek-pendek baca Fatihah je pun mencukupi. Tetapi ini yang afdalnya. Pada rukuk yang kedua, maka kadar panjang rukuk itu sepanjang lebih kurang 70
ayat. Lebih kurang 70 ayat. Begitu juga yang ketiga dan yang keempat. Okey. Sujudnya pada waktu itu minta maaf, rukuk pun ada 4, minta maaf. Sebab dia berdiri 4 kali, maka rukuk pun jadi 4 kali. Cumanya rukuk yang pertama dan rukuk yang ketiga pada waktu tu dia tak pergi pada i'tidal, dia kembali berdiri. Minta maaf saya tersilap. Lalu rukuk pun ada 4. Sebab 4 kali berdiri, maka ada 4 kali rukuk. Maka ada 4 kali rukuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Maka pada waktu itu, kata Imam Nawawi, pada rukuk pertama, maka 100 ayat. Rukuk yang kedua, pada waktu itu, rukuk yang kedua, 70 ayat. Rukuk yang ketiga, pada waktu itu pada yang ketiga juga pada yang keempat sepanjang lebih kurang 50 ayat. Sepanjang lebih kurang 50 ayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini yang mana Imam Nawawi sebutkan. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebentar. Wa yusabbihu fi ar-ruku'il awwal biqadri 100 ayah wa fi tsani 70. Rukuk yang pertama kadar 100, rukuk yang kedua kadar 70, wa fi tsalits kadzalik, rukuk yang ketiga pun 70, wa fi ar-rabi' 50, rukuk yang keempat adalah 50. Adalah 50. Maka ini dah selesai rukuk. Berdiri pada waktu itu kadarnya dan kemudian rukuk pun panjang juga. Bagaimana sujud? Adakah sujud pendek ataupun panjang? Maka di sini para ulama berbeza pendapat. Kata Imam Nawawi, sujudnya juga dipanjangkan seperti rukuk. Sebenarnya sujud pun panjang. Sujud pun seperti rukuk. Maksudnya apa? Sujud yang pertama lebih kurang 100 ayat. Sujud yang kedua lebih kurang 70 ayat. Sujud yang ketiga lebih kurang 70 ayat. Dan sujud yang keempat pada waktu itu adalah 50 ayat. Lalu berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Bayangkan solat Nabi SAW ketika mana gerhana. Okey. Kata Imam Nawawi, inilah yang benar. Inilah pendapat yang afdal, yang benar. Walaupun ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi jangan pernah meragukan apa yang saya jelaskan daripada dianjurkannya untuk memanjangkan sujud. Sebab ada pendapat ulama kata, sujud tak payah panjang, sujud pendek je, berdiri je panjang. Tetapi kata Imam Nawawi, afdalnya sujud pun adalah panjang. Okey. Namun yang terkenal di dalam kebanyakan kitab-kitab para ulama daripada kalangan para ulama Syafi'i, sujud tak dipanjangkan. Kata Imam Nawawi, pandangan para ulama Syafi'i yang mengatakan sujud pendek tak panjang, itu adalah pandangan yang lemah. Lalu Imam Nawawi pada waktu itu dia bertegas bahawa sujud pun digalakkan untuk panjang. Rukuk, qiyam dan juga sujud. Yang benar adalah sujud dipanjangkan sebagaimana ditegaskan daripada riwayat Bukhari dan Muslim, daripada amalan Nabi SAW yang boleh kita dapati daripada hadis-hadis yang ada. Lalu panjang tak solat gerhana? Lalu sebab itu pengajarannya adalah sepanjang waktu gerhana tu, kalau boleh kita solat sepanjang waktu gerhana. Kata Imam Nawawi, persoalan tentang fiqh yang ada pada solat gerhana, masalah ini telah saya jelaskan secara terperinci bersama dengan dalil-dalil, bukti-bukti dalam kitab Syarhul Muhadzab. Kerana itu perbincangan fiqh kat sana dalilnya. Sini sebenarnya lebih nak highlight kepada zikir-zikir dia, bacaan-bacaan dia, amalan-amalan dia. Itu tujuan azkar. Tujuan azkar bukanlah pada waktu itu nak cerita sangat tentang permasalahan fiqh. Namun kata Imam Nawawi, saya sengaja menyentuh isu itu agar anda tidak tertipu oleh adanya perbezaan pendapat. Lalu jangan tertipu bahawa solat gerhana yang afdal sujud pendek. Tak, sujud pun adalah panjang. Maka kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i juga menegaskan hal ini pada banyak kitab, iaitu dianjurkan untuk memanjangkan sujud. Masya Allah.
Lalu ini solat gerhana sangat panjang. Tapi kadang-kala kita susah nak jumpa solat yang panjang. Sebab kadang-kala bila buat berjemaah pun dekat masjid surau, selalunya adalah pendek. Sebab nak meraihkan banyak orang yang pada waktu itu ada pelbagai urusan, sibuk dan sebagainya. Okey, kata Imam Nawawi, bagaimana pula duduk antara dua sujud? Adakah panjang ataupun pada waktu itu pendek? Para ulama yang seangkatan dengan kami mengatakan duduk antara dua sujud tidak panjang, tetapi dilakukan seperti solat-solat biasa. Ini kebanyakan para ulama punya pandangan, duduk antara dua sujud tak panjang. Kata Imam Nawawi, pendapat ini perlu diteliti kembali kerana disebutkan dalam banyak hadis yang sahih tentang memanjangkan duduk antara dua sujud. Saya juga telah menjelaskannya dalam kitab Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab ini adalah kitab yang mana Imam Nawawi karang dan lebih dikenali sebagai majmu'. Ianya banyak membincangkan tentang dalil-dalil dan juga permasalahan fiqh dengan teliti. Sehingga yang rajih adalah memanjangkan duduk antara dua sujud. Lalu di sisi Imam Nawawi, memanjangkan duduk antara dua sujud adalah yang paling afdal. Maka di sisi Imam Nawawi, pada waktu itu berdiri kena panjang, waktu solat gerhana, rukuk kena panjang, sujud kena panjang, bahkan duduk antara dua sujud pun mesti panjang. Ini adalah pandangan Imam Nawawi yang beliau pegang dan beliau bawakan dalil yang kalaulah sahabat nak tahu tentang dalilnya, boleh rujuk kitab Syarhul Muhadzab yang juga karangan beliau. Kata Imam Nawawi, macam mana pula i'tidal ketika mana daripada rukuk bangun sebelum ke sujud. Sementara berdiri i'tidal pada rukuk yang kedua tak panjang. Ya, i'tidal pendek. I'tidal tak panjang, i'tidal pendek. Demikian pula dengan duduk tasyahud, kadar yang sama, tak diperpanjangkan. Okey. Maka kata Imam Nawawi, macam mana kalau seorang tu dia tak mampu, dia nak solat ringkas-ringkas je, baca Fatihah aja, surah pun tak baca, adakah dikira solat gerhana? Kata Imam Nawawi, apabila tidak memanjangkan seluruh pekerjaan ini dan hanya membaca surah Al-Fatihah, maka solatnya tetap sah. Ini kita bincangkan tentang afdal. Afdal rukuknya berdirinya kadar surah Baqarah. Berdiri yang kedua 200 ayat. Berdiri yang ketiga 150 ayat. Berdiri yang keempat pada waktu itu adalah lebih kurang 100 ayat. Itu kadar dia, afdal dia. Yang mana susah kita nak jumpa orang yang sanggup buat pada waktu itu. Akan tetapi kata Imam Nawawi, kalaulah ada seseorang tu dia nak baca Fatihah aja, surah pun tak nak baca, tapi dia masih lagi nak solat gerhana, maka solatnya tetap sah. Okey, kata Imam Nawawi, disunnahkan ketika mana berdiri daripada rukuk untuk mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kenapakah Imam Nawawi bawa ini? Kerana ada timbul persoalan ketika mana kan ada 4 kali berdiri, 2 rakaat tapi 4 kali berdiri. Maka ketika mana 4 kali berdiri dan 4 kali rukuk. Lalu contohnya rakaat pertama ada 2 rukuk. Maka rukuk yang pertama, pada rakaat yang pertama, bila dia rukuk, dia bangun daripada rukuk bukan i'tidal, dia qiyam balik. Maka bangun daripada rukuk nak baca Allahu Akbar ke? Sebab dia bukan i'tidal, dia qiyam. Ataupun nak baca Sami'allahu liman hamidah. Maka kata Imam Nawawi, setiap kali bangun daripada rukuk, walaupun untuk qiyam, sebut Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Maka itu yang Imam Nawawi nak highlightkan. Bila bangun daripada rukuk, Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Okey. Bagaimana cara bacaan pula? Nak baca dengan suara yang kuat ataupun suara yang perlahan waktu gerhana? Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk membaca surah ketika dengan suara yang kuat bila gerhana bulan. Sebab gerhana bulan malam. Dan dengan suara yang perlahan pada gerhana matahari. Daripada sudut kadar berdiri, sunnahnya 4 kali berdiri, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Maka daripada sudut yang bezanya adalah bacaan. Bacaan pada waktu itu adalah pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bacaan pada gerhana bulan perlahan.
bacaan pada gerhana matahari, bacaan pada gerhana bulan kuat suara, bacaan pada gerhana matahari perlahan, kata Imam Nawawi. Okey, bila dah habis solat, apa nak buat? Kata Imam Nawawi, kemudian setelah selesai solat, dilanjutkan dengan 2 khutbah. Ini kalaulah solat berjemaah. Kalaulah solat seorang-seorang, maka tak ada khutbah. Maka dianjurkan untuk berkhutbah ketika mana solat gerhana. Sebab itu kita nampak kebanyakan orang bila solat gerhana berjemaah, dia akan berkhutbah. Lalu apakah intipati khutbah? Adakah nak cerita tentang raya? Sebab yang kita tahu khutbah raya, khutbah Jumaat. Tidak. Ketika mana khutbah nak highlightkan tentang apa? Maka pada waktu itu kandungan khutbah mengandungi anjuran untuk takut kepada Allah. Sebab khawatir bahawa gerhana ini adalah bentuk azab Allah. Moga Allah jauhkan. Bentuk siksaan, bentuk Allah murka. Maka pada waktu itu adanya anjuran untuk takut kepada Allah. Untuk taat kepada Allah yang kedua. Pada waktu itu anjuran untuk memperbanyakkan sedekah ketika mana gerhana. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, zaman kita dah tak ada, membebaskan hamba. Budak tu highlight apa, gariskan, tukarkan kepada hamba. Lalu ini antara intipati khutbah, takut Allah, taat kepada Allah, banyakkan sedekah ketika mana gerhana, dan bebaskan hamba. Maka ini yang banyak yang Nabi SAW highlightkan. Hal ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ketika mana kita lihat intipati khutbah solat gerhana Nabi SAW. Selain itu, khutbah juga pada waktu itu kena highlightkan yang kelima, agar bersyukur pada nikmat Allah. Kadang-kala kita take for granted segala nikmat Allah. Maka pada waktu itu hendaklah bersyukur. Adanya peringatan daripada imam ketika mana khutbah untuk bersyukur. Lalu 5. Dan yang keenam, berhati-hati daripada lalai dan maksiat. Jangan lalai dan jangan melakukan maksiat. Maka ini adalah 6 intipati khutbah yang Imam Nawawi bagi kita faham. 6 intipati khutbah ketika mana selesai solat gerhana. Maka riwayat yang terakhir, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga selain daripada Imam Bukhari, daripada Asma radhiyallahu taala anha, kakak kepada Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW telah memerintahkan untuk kami membebaskan budak. Budak di sini maksudnya hamba. Untuk kami membebaskan hamba ketika mana gerhana matahari. Wallahu a'lam. Lalu inilah yang kita belajar daripada beberapa perkara berkenaan tentang amalan untuk solat sunnah ketika mana khutbah, untuk diperingatkan ketika mana gerhana matahari dan gerhana bulan. Adakah sahabat-sahabat dapat sesuatu? Adakah jelas apa yang saya kongsikan? Mohon sahabat-sahabat komen, dorang komen jelas dan dapat sesuatu, supaya saya berasa tenang yang mana penyampaian saya adalah jelas dan sahabat-sahabat belajar sesuatu. Lalu ini adalah berkenaan tentang gerhana. Kita tak nak bila berlakunya gerhana kita langsung tak solat. Yang kita sibuk adalah nak tengok gerhana. Padahal sunnahnya adalah pada waktu itu sibukkan dengan solat, zikir, doa, sedekah dan juga perkara-perkara yang lain. Itu yang patut kita ambil berat. Dan sunnah ini makin hilang. Sangat-sangat hilang. Bila berlakunya gerhana, orang pada waktu tu tak buat solat gerhana. Bila berlakunya gerhana, manusia buat seperti biasa. Padahal Nabi perintahkan fafza'u. Pada riwayat ketiga tadi, Nabi kata bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang telah dituntut. Maka ini yang kita kena amalkan. Kita kena amalkan. Kalaulah kita tak amalkan dalam keadaan kita dah belajar, bagaimana generasi seterusnya? Lalu sebab itu kita kena amalkan. Bila gerhana, sibukkan diri dengan galakan-galakan. Ya, kita mungkin tak mampu nak solat sampai 200 ayat satu rakaat, satu kali berdiri. Tetapi yang pentingnya kita buat. Pada waktu itu kita ajar keluarga kita, ajar
kita ajak masyarakat kita untuk melakukan sunnah-sunnah yang baginda Nabi SAW galakkan ini dan anjurkan ini. InsyaAllah sesi yang seterusnya pada jam 6.20 kita akan mula, dan kemudian kita akan tunggu bila Al-Fadhil Ustaz Syed Syahrizan masuk, dan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syed Syahrizan akan kupaskan tentang solat istisqa. Al-Fadhil Ustaz Syed Syahrizan akan kupaskan tentang solat istisqa. Apakah solat istisqa? Apakah perkara amalan yang mesti dilakukan pada solat istisqa? Itu kita akan buat. Sahabat bersedia untuk subuh, berehat seketika dan sebagainya. Kita jumpa nanti pada jam 6.20 selepas daripada solat fardu subuh, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah pada jam 6.20 nanti. Kepada yang ingin untuk membuat pemilihan kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen.